Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Kami sekarang berada di Pulau Nami di Kota Baru, Kelantan. Wah, mana set kita tu? Hari ni sebenarnya kita orang ada kerja kat sini. Cuma alang-alang tu sebab kita orang dah bawa kereta ni, kita nak review kereta ni, Mazda CX-8. Tapi macam biasalah sebelum tu, set kita jangan lupa tu tekan subscribe, like, loceng, support sikit boh. Walaupun Mazda ni sebuah company yang kecil, kalau kita bandingkan dengan Honda dan Toyota ni, Mazda ni kecil je sebenarnya. Tapi untuk SUV, Mazda ada lebih banyak berbanding mana-mana pengeluar Jepun yang lain. Contohnya, dia ada CX-3, dia ada CX-30, dia ada CX-5, dia ada yang ini, CX-8, kemudian dia ada CX-9. Mazda juga dia dah stopkan pengeluaran CX-7. Tetapi dia tengah membuat, sebenarnya bukan tengah membuat, dah mengeluarkan SUV elektrik iaitu MX-30. Tengok berapa banyak SUV Mazda ni. Saya yakin ramai juga yang confused dengan SUV Mazda. Sebab apa? Sebab rupa dia hampir sama. Ya, betul. Demo tak salah. Sebabnya kalau kita tengok CX-8 ni, sebenarnya ia adalah CX-5 yang dipanjangkan. Sebenarnya CX-8 ni adalah gabungan CX-5 dan juga CX-9. Tetapi bahagian depan ni boleh dikatakan semuanya adalah muka CX-5 kecuali bahagian grill. CX-5 dia guna macam honeycomb dekat depan ni. Yang CX-8 dia guna line-line chrome memanjang. The rest muka dia memang sama. Orang yang pakai Mazda je dia tahu dia jumpa kereta apa daripada depan. Jadi di mana proportion CX-8 ni? CX-8 ni adalah produk SUV segmen B tapi dengan ekstra tempat duduk. Tapi dia bukan setakat gimmick je, tempat duduk dia tu betul-betul selesa. Yang itu kemudian saya akan tunjukkan. Alright. Perbezaan yang kita boleh nampak berbanding CX-5 ialah di bahagian sisi. Dan walaupun dia ubah daripada satu ke dua model, tetap saja nampak menarik sebab ini adalah kodo design. Kodo design ni memang saya rasa ramai orang admit lah, dia memang reka bentuk yang menarik. Panjang dia tu dia lebih dekat bahagian sini. Okey, untuk yang ini yang kami bawa ni, ini varian yang paling tinggi iaitu 2.2 diesel turbo. Yang ini sahaja CX-8 yang datang dengan all wheel drive. Beza dia dekat mana? Dekat rim dia. Rim dia color dia macam gelap sikit berbanding model 2.5 petrol, dan juga dia datang dengan yang ini, roof rail. Ini memang standard untuk model diesel, dan juga yang bawah ini. Dia punya lining dekat bahagian pintu. Itulah perbezaan CX-8 diesel dan juga CX-8 2.5 yang lain, yang bawah lah. Kalau bercakap pasal reka bentuk bahagian-bahagian luar ni, saya rasa orang pun tak faham tak tidak kan, sebab sama kan Mazda. Kita cerita bahagian dalam lah. Jom. Salah satu benda yang saya paling suka dalam kereta-kereta Mazda moden ialah design dalam dia. Design tu satu hal, tapi sebenarnya kalau kita tengok kereta-kereta Mazda ni, dia semakin lama interior dia buat lebih baik berbanding jenama-jenama Jepun yang lain. Contohnya pemilihan bahan. Okey, yang pertama dia punya seat. Yang ini, model ini dia pakai seat Nappa leather. Dia bukan leather yang biasalah, leather yang paling premium, Nappa leather. Nappa leather ni dia pakai sekali dekat bahagian tepi, dekat panel pintu, separuh-separuh macam ni. Kemudian dekat atas armrest. Itu pemilihan bahan. Selain daripada kulit-kulit yang lembut, kita boleh tengok plastik-plastik dia lembut, design-design dia yang simple, dan juga finishing-finishing yang biasanya ada pada kereta-kereta yang lebih premium. Contohnya yang ini, aluminium brush. Trimming-trimming macam ni kan. Kat tengah ni dia punya konsol dengan finishing aluminium dan juga piano black. Basically, bahagian dalam kereta ni, dia punya dashboard ni adalah dashboard CX-5. Okay, tapi adalah beberapa perubahan sikit. Contohnya layout meter dia, kemudian yang ini dia ada head up display, dan konsol tengah ni sebenarnya kalau CX-5 dia dekat belakang sikit, tapi yang untuk CX-8 ni dia tolak ke depan sebab dia nak design lagi satu konsol yang lebih besar dekat bahagian sini. Dan juga finishing kecil. Contohnya dekat armrest tengah ni kan, dia dah balut kulit, dan juga dia boleh dibuka ni, nampak. Buka kanan boleh, buka kiri boleh. Dekat dalam ni macam biasa Mazda dia tak banyak sangat tempat letak barang. Taklah dalam sangat kan, cuma bolehlah letak barang-barang kecil. Dekat sinilah terletaknya ni sambungan untuk Apple CarPlay dan juga Android Auto, dan ada lagi satu lubang USB untuk mengecas telefon
skandal anda. Secara keseluruhan dia, kalau kita tengok finishing, pemilihan bahan kan, kita masuk je kereta ni, pegang je steering, wah kita dah rasa macam berbaloi aku bayar mahal-mahal. Dah lah besar, boleh naik 6 orang. Oh, yang ini 6 orang. Sebab di varian diesel ni memang ada 6 orang je. Okey, kita duduk kat belakang, kita tengok. CX-8 ni dia datang dengan beberapa spek. Yang ini memang 6-seater lah. Kalau kita nak yang sebaris tempat duduk itu, 7-seater kena beli yang mid-spec. Harga dia dalam 1.7 lebih macam tu lah. Cuma yang paling rendah je ada 7-seater. The rest yang atas-atas semua datang dengan 6-seater. Dan yang ini yang paling atas, dia datang dengan konsol tengah yang sama mewah dia macam konsol orang depan. Apa yang ada dekat sini? Dia ada pemanas seat. Ya betul, saya tak tipu. Dia ada pemanas seat. Saya tak tahulah kenapa dia letak pemanas seat kat sini. Tapi kalau duduk kat belakang ni memang rasa macam bos-bos lah. Untuk configuration seat ni saya rasa Mazda Malaysia dia tengok pembeli-pembeli MPV. Sebab kalau kita tengok pembeli Velfire kan, kebanyakannya memang beli yang ada 2 seat ni. Dan saya rasa memang itulah kajian dia orang. Sebab tu yang high end ni dia bagi cuma 6 seater, 2 je dekat sini. Tapi yang kat sini selain pada pemanas seat, dekat dalam sini yang ini besar, boleh sorok barang. Dan juga ada 2 slot pengecasan USB di situ. Dan juga dia ada aircon belakang yang kelihatan switchnya begitu mahal sekali. Apa lagi? Oh, dia ada ni, sunblind. Bos-bos mana boleh kena panas. Nampak kecil kan abang duduk sini? Oh tidak, sebenarnya memang saya saja adjust seat ni bagi cukup-cukup je ruang ni. Memang sebenarnya selesa sebab seat depan pun saya dah adjust saya. Sebab apa? Sebab saya nak demo macam mana saya duduk dengan bos saya dekat belakang. Kita orang duduk 2 orang sekali kat belakang. Jom. Jarang sebenarnya kalau kami review third row ni, kami duduk berdua. Biasanya kami demo depan dengan belakang kan. Tapi okey, saya nak tunjukkan space dalam ni. Yang third row dia ni memang orang dewasa boleh duduk. Saya rasa saya tak ada masalah pun nak duduk kat sini. Cumanya bahagian belakang ni dia tak adalah aircon ke USB ke apa benda, tak ada. Dia cuma ada satu ni drink holder, lepas tu ada tempat letak barang, dekat situ pun ada. Tapi untuk menjawab kegusaran ramai orang, boleh ke CX-8 ni duduk belakang orang dewasa? Boleh ke tidak bang? Boleh, dia kata. Sedap ke drive kereta ni? Memang sedap. Sebab yang ini paling sedap. Saya memang suka diesel. Kereta ni 2.2 turbo diesel. Dia cuma ada 190 horsepower je. Tak besar. Tapi torque dia 440 Nm torque. Okey, itulah kelebihan enjin diesel. Sebab torque dia akan datang daripada RPM yang sangat awal. So kereta ni macam effortless lah kalau kita nak drive kan. Nak bawa hari-hari boleh, nak bawa balik kampung pun sedap kan. Dari segi power, saya memang tak ada komplain. Tapi tahu tak apa sebenarnya kelebihan Mazda? Handling dia. Sebab dia ada G-Vectoring Control. G-Vectoring Control ni sekarang dah ada GVC Plus lah. Dia memang sangat unik dan sangat terkenal pada kereta-kereta Mazda. Korang Google sendirilah apa GVC tu kan. Mazda ni kereta dia jauh lebih senyap berbanding dengan Mazda-Mazda yang dulu. Kereta ni memang selesa, NVH dia memang bagus. Pendek kata, kalau kita bayar pada harga premium untuk kereta ni, itulah yang kita dapat. Sesetengah orang, okey, dia nak beli 7-seater tapi dia tak nak bawa MPV yang jenis kotak. Sebab MPV ni dia berkongsi satu karakter. Dia body roll dia terlalu teruk dan MPV sebenarnya dia untuk penumpang, bukan untuk driver. Tapi kalau kita beli 6-seater yang ini, memang untuk driver. Sebab bila kita beli kereta, duit kita habis, kita naklah sedap membawa. Bukannya nak bawa orang kan. Asyik anak bini je duduk sedap, kita bawa tak sedap, bergoyang sana, bergoyang sini. Tak nak macam tu. Berapa harga dia? Yang ini, model paling atas, harga dia RM208,000. Sebab sekarang kan tak ada cukai SST tu kan. Tapi harga asal dia ni sebenarnya dekat 220 dulu. Untuk siapa yang mencari SUV 6-seater tapi dia tak nak style MPV yang bergoyang-goyang, body roll kan, walaupun ada space tapi bawa tak sedap, ini adalah salah satu pilihan yang boleh diletak dalam list. Kalau rasa 208,000 tu mahal, tak apa, dia ada model yang murah. Petrol 2.5 7-seater sekitar 170 lebih saja. Murah kan? Kalau nak beli, yang itu pun boleh, tiada masalah. Dan bila kita beli Mazda ni juga, dia datang dengan 5 tahun waranti
Dan juga dia punya servis free saja. 5 tahun, 100,000 tak payah bayar apa. Datang pusat servis, hantar kereta, ambil. 1 sen pun tak payah keluar. Itulah keuntungan beli Mazda. Okey, sampai situ saja kepada set kita di luar sana. Support-support lah kita. Mari sampai Kelantan ni boh. Pada yang belum subscribe tu, tolonglah subscribe. Tolonglah tekan loceng tu. Tekan like. Komen-komen lah set kita. Oh.